Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alaz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, alhamdulillahi ta'ala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keizinannya kita dapat sama-sama bertemu dan berhimpun sekali lagi pada malam Jumaat yang penuh kemuliaan dan keberkatan ini. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat kebaikan, rahmat dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Baik, muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat sekalian, insya-Allah pada malam ini jadual kita adalah saya akan memulakan kuliah maghrib. Kuliah maghrib kita pada malam ini adalah ditaja ataupun dianjurkan oleh Masjid Kota Damansara, ataupun dipanggil Masjid Kuning lah, dikenali dengan nama Masjid Kuning. Dan saya akan kuliah dulu pada malam ini, ada sedikit perubahan jadual. Saya akan kuliah maghrib dulu dan selesai pukul 8.40 atau 8.43 paling lewat, masuknya Isyak, saya akan berhenti untuk kuliah di Masjid Kota Damansara ini. Dan kemudian saya akan tamatkan untuk live Masjid Kota Damansara, dan saya akan terus sambung di TikTok dan juga di Facebook, audio kuliah dan sebagainya, untuk kita bacakan surah Yasin, tahlil arwah dan doa selamat. Jadi bab-bab tenang, malam ni kita kuliah dulu sampai Isyak, kemudian baru kita akan sambung dengan Yasin. Sebab malam ni jadual saya di Masjid Kota Damansara. Kalau tak ada jadual, kita akan terus baca Yasin lah. Tapi sebab malam ni kita ada jadual, menyebabkan pakai ambil earphone je boleh. Menyebabkan kita akan tunda dulu, kita kuliah sekejap, dan kemudian kita akan membacakan surah Yasin selepas daripada itu, insya-Allah. Sekejap nah. Sebab hari ni saya kekurangan mikrofon, sebab saya guna
Selalu saya guna 2 untuk live. Hari ni saya guna 3 laptop dan 2 handphone, jadi mic tak cukup. Jadi kena pakai mic ni baru akan jelas sikit suaranya. Untuk TikTok okey dah kot. Untuk TikTok dah jelas alright. Baik, jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, kita akan sambung. Kita akan sambung bacaan kitab kita, iaitu menggunakan kitab 20 golongan yang menyesal pada hari kiamat. Dan sebelum saya meneruskan kuliah kita pada malam ini, mohon jasa baik semua sahabat Facebook, TikTok untuk kita sharekan live kita pada malam ini. Kita pakat sebar-sebarkan supaya lebih ramai lagi sahabat kita yang boleh menonton, yang boleh mengambil manfaat. Dan mana yang belum follow, kita boleh follow lah. Yang belum follow saya di TikTok, boleh follow. Mudah-mudahan ada manfaat, yang dapat kita ambil bersama, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, tajuk kitab ini 20 golongan yang menyesal pada hari kiamat. Dan kita masih membahas tentang satu tajuk yang sangat dekat dengan masyarakat kita, yang kita dah bincang pada 29 Jun yang lepas, sebulan yang lepas, iaitu bab yang ke-9, antara golongan yang akan menyesal pada hari kiamat adalah mereka yang menderhakai ibu bapa mereka. Mereka yang menderhakai ibu bapa mereka. Kita dah bincang ni. Kalau tuan-tuan ibu-ibu ingat, kita dah pernah bincang. Dan hari ni saya cuba untuk menghabiskan huraiannya ni. Ada satu page lagi ni, pada muka surat 62. Muka surat 62 pada perenggan yang kedua daripada atas. Okey. Baik, kita masih membahas tentang antara bentuk-bentuk kedurhakaan. Wal'ayazubillah. Antara bentuk-bentuk kedurhakaan kepada ibu bapa. Bismillahirrahmanirrahim. Disebut dan dinyatakan di dalam kitab ini, anda melihatnya berada di atas kenderaannya atau menaiki keretanya sementara bapaknya berdiri mengajaknya berbicara. Ia menyilangkan kakinya di atas tempat duduknya sementara bapaknya sedang berdiri di hadapan atau di sampingnya. Ia akan sembunyi dari kedua orang tuanya yang miskin ketika ia sedang berada dan menjadi orang yang kaya. Dan ketika diajak berbicara oleh salah seorang dari keduanya atau disapa di khalayak ramai, ia mencaci maki mereka. Allahu Akbar. Jadi sahabat-sahabat, tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, ini kita panggil antara bentuk-bentuk penderhakaan. Antara bentuk perangai anak-anak zaman kini yang durhaka pada mak ayah. Antaranya bila berbicara, ayahnya berdiri, anaknya duduk, duduknya bersilang panggung pula. Orang kata bersilang kaki, tak reti nak hormat. Patutnya ayah kita berdiri, kita berdirilah. Tanda hormat kan, bukan ayah berdiri kita lah duduk menyandar dekat cushion begitu. Lepas tu angguk-angguk, lepas tu buat muka macam ya tak ya kan. Ini semua tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, kita panggil bentuk-bentuk penderhakaan. Wal'ayazubillah. Jadi sebab itulah tuan-tuan, ibu-ibu, para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, ini contoh yang dia bagi. Bila bercakap, tak reti nak hormat. Dan lebih teruk daripada itu, bila dah kita ni dah kaya raya, manusia tu dah kaya raya, si anak tadi dah menjadi orang hebat, mak dia pula miskin, ayah dia pula keluarga yang miskin, dia macam endah tak endah. Orang kata buat tak pot, tak ambil peduli, buat tak tahu. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan, ini benda yang kita kena elakkan lah. Ya? Maknanya kita kena sedar asal usul kita.
kita kena sedar kita ni dari mana. Tak usah kita rasa nak menyombong diri. Ingat, ibu dan ayah kita. Ingat, dengar baik-baik apa yang saya nak cakap pada malam ni. Ibu dan ayah kita, itulah ibu dan ayah kita. Tidak ada dua, tidak ada tiganya, tidak ada galang gantinya, tuan-tuan. Kalau baik ibu kita, itulah ibu kita. Kalau perangai dia tak senonoh pun, itulah ibu ayah kita. Elok perangainya ke tak elok ke, kita kena akui itu adalah ibu bapa aku, ibu bapa kita, ibu bapa yang telah membesarkan aku, yang telah bersusah payah, yang telah bertungkus lumus, yang membanting tulang 4 kerat. Kalau zaman-zaman dulu nak membesar anak, bukan sikit anak, ramai anak, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 anak. Tapi ibu bapa kita tak pernah mengeluh, tuan-tuan. Tak pernah merintih. Tak pernah menangis depan anak walaupun duit tak cukup nak beli beras dan sebagainya. Mereka hanya menangis di atas tikar sejadah. Mereka menangis di atas tikar sembahyang, minta pada Allah supaya diberikan kelapangan rezeki, ketenangan jiwa untuk mendidik anak-anak jadi anak yang baik. Tiba-tiba kita membesar, tuan-tuan, jadi anak perangai hodoh. Minta maaf saya sebut. Jadi anak perangai macam setan, tuan-tuan. Saya tak boleh, tuan. Bab anak derhaka ni kita jadi panah hati. Jenis orang tak kenang budi. Jenis tak reti nak hormat orang tua. Cakap kasar. Cakap dalam telefon, hempas telefon. Jenis biadab, tuan-tuan. Jangan, tuan-tuan. Sebab ganjaran, balasan anak durhaka ni Allah Ta'ala akan bayar cash. Cerita anak durhaka ni, tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, Allah akan bayar cash. Okey, jadi tak usahlah, kita ni bukannya hebat benar, tuan. Kita pun menumpang kasih atas bumi Allah. Mujurlah Allah takdirkan kita dilahirkan ke dunia ni, kan? Mujurlah Allah takdir kita ada mak ayah, dilahirkan atas muka bumi ni. Dan itulah yang berlaku sebenarnya. Baik, untuk sahabat di TikTok, minta maaf kotak saya tutup. Saya tutup kotak. Sebab nanti ramai pula yang masuk nama untuk tahlil. Jadi malam ni kita tak akan baca nama-nama tu. Tuan-tuan boleh masuk lah, tulis kat komen ke apa, tapi masing-masing niat masing-masing. Nantilah habis kuliah nanti. Baik, jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, itu disebut tadi, kan? Dia sombong dengan orang tua, dan bila diajak berborak di hadapan khalayak ramai, dan mereka mencaci mak ayah mereka. Wala'iyazzubillah. Inilah yang disebut, kalau kisah dulu dipanggil si tanggang. Itu kisah dulu. Allahu Akbar. Kisah dulu dia panggil si tanggang. Kisah kita hari ni dia panggil si tanggang moden. Saya nak kata banyak tu tidaklah, tuan-tuan. Tetapi saya dah jumpa dah jenis-jenis. Bukan saya kata saya baik, tuan-tuan baik, tidak. Kita ni pun ada degil, ada nakal-nakalnya, ada perangai tak senonoh kita juga, kan? Tapi dengan mak ayah, tolong hormat sikit, tolong respect, tolong belajar hormat, tolong belajar memuliakan orang tua kita. Jangan buat main-main, tuan-tuan. Sebab syurga bawah tapak kaki ibu. Sebab doa kita tidak akan terangkat kalau kita menghina, menderhaka pada mak ayah kita. Redha Allah terletak pada redha kedua ibu bapa kita. Allahu Akbar. Ini bukan cerita kecil, tuan. Tajuk kita malam ni cerita besar. Cerita yang sangat-sangat dekat dengan masyarakat. Cerita yang saya dah jumpa banyak, tuan-tuan. Banyak sangat tidaklah, tapi ada. Kes-kes durhaka, kes melawan, kes panggil mak ayah dengan perkataan yang saya nak sebut pun tak sampai hati, tuan-tuan. Dia panggil nama-nama binatang dekat mak ayah dia. Allahu Akbar. Macam mana mati besok? Kita kalau muliakan mak ayah kita, tuan,
Allah akan muliakan kita. Ada satu kes saya tak ingat, mungkin berlaku pada saya tak ingat zaman sahabat ke zaman mana, saya minta maaf, tapi cerita tu saya selalu dengar. Kisah seorang anak perempuan yang sangat taat pada mak ayahnya. Sangat taat pada mak ayahnya. Dan takdir Allah, ayah dia kot, saya rasa ayah ke ibu, saya tak ingat lah jalan ceritanya, tapi meninggal. Dan perempuan ni dia dah kahwin, dia ada suami. Dan bila mak ayah dia meninggal, salah seorang lah, dia minta izin kepada suami dia untuk pergi ziarah. Dia kena minta izin sebab dia dah kahwin kan. Dia kena minta izin suami, walaupun tu mak ayah dia, dia kena minta izin. Apa jadi? Suami dia tak bagi tuan. Tak tahulah apa punca, suami dia tak benarkan. Allah, kecewanya rasa si anak tadi, si isteri tadi kan. Dalam mak aku mati, kau tak pergi tengok pula. Dia bodek. Tak dapat. Akhirnya dia pasrah lah. Dah kan, dia di bawah suaminya, dia di bawah kuasa suaminya, jadi dia kena taat lah. Walaupun itu mak ayah dia betul, tapi dah suami tak izin, dia tak boleh pergi kan. Sepatutnya suami dia izin, tapi tak tahulah apa kes, suami dia tak izin. Akhirnya dia pasrah, dia berdoa pada Allah, dan akhirnya dia mendapat alamat, dia bermimpi. Walaupun dia tak dapat pergi ziarah mayat, dia tak dapat pergi kubur, tapi sebab dia sabar dan dia redha dan dia taat pada suaminya punya arahan tadi, walaupun macam tak masuk akal, akhirnya Allah selamatkan mak ayah dia meninggal tadi, direhatkan dalam kubur, tidak diazab sampai hari kiamat. Allahu Akbar. Itu berkat taat tu. Kan, taat pada suami, taat mak ayah dan sebagainya. Jadi itu contoh tuan, cerita yang pernah berlaku di masa-masa yang silam. Jadi hari ini sama juga, musim-musim Covid tak boleh nak ziarah, samalah. Kan, abang ipar saya yang saya cerita meninggal dunia semalam, masih lagi belum dapat dikebumikan, masih berada di hospital HKL untuk swab test Covid, walaupun dia meninggal bukan sebab Covid, tapi masih menunggu keputusan. Doakan yang terbaik. Dan Covid atau tak Covid, kita akan kebumikan dia di tanah perkuburan Islam Kampung Cangkat Gombak. Kita dah gali dah kuburnya. Cuma itulah, saya nak pergi memang tak boleh lah kan, dalam keadaan PKP apa semua. Dan ulama menyebut orang yang meninggal akibat wabak ini adalah mati syahid, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu rezeki orang yang mati musim Covid tuan, dan sebab Covid. Jadi sebab itulah tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, apa pun balik cerita mak ayah kita tadi, jangan kita sombong, jangan kita rasa hebat, jangan kita rasa kita dah kaya raya, kita abaikan mak ayah kita. Ini dipanggil si tangga moden yang hidup di akhir zaman ini. Jangan buat tuan, jangan buat benda-benda macam ni. Baik, saya sambung lagi bacaan. Ketika ia memiliki kedudukan di bidang pemerintahan, ia membuat jarak dengan bapa dan ibunya beberapa meter agar orang tidak mengatakan bahawa kedudukan itu kerana perjuangan si miskin ini. Bila dah berpangkat, bila dah kaya raya, bila dah orang kata apa tu, berjaya, dia buat gap antara dia dengan mak ayah, supaya dia tak nak orang tahu yang dia ni berjaya kerana mak ayah dia punya doa yang nampak miskin tadi. Dia rasa malu, konon malu. Allahu Akbar tuan-tuan. Sebenarnya tak perlu malu tuan, kita patut bangga. Ingat tak zaman kita sekolah dulu, zaman kita sekolah rendah terutama kan, bila ada hari sukan kan, dia jemput mak ayah datang tengok anaknya bersukan. Kadang mak ayah kita datang, kadang tak datang kan. Bila hari mak ayah kita datang, bangga kita tuan, bangga, kita bangga. Kita boleh persembahkan kegiatan sukan kita depan mak ayah kita. Kita berlari, kita lompat galah, kita lompat kijang, lompat kambing, semua adalah sukan-sukan tu kan. Kita bersukan tu.
dan bangga pula menang pingat 1, 2, 3. Mak ayah pula tengok, oh bangga dia tengok anak dia berjaya dalam sukan, walaupun mungkin kurang dalam pelajaran. Kita bangga mak ayah kita datang, seronok. Itu besar pahala tuan. Ni tiap kali hari sukan menipu je. Allahu Akbar. Kan? Menipu je. Bila sukan, dah lepas dah ya. Memang mak ayah tak dibenarkan datang. Dia malu mak ayah orang kampung kan, pakaikan pelekat kan batik, sekali orang tengok kena gelak. Allahu Akbar. Jangan tuan-tuan. Ya. Yang meninggal tu abang ipar saya, bukan abang saya, abang ipar saya. Jadi tuan-tuan, maknanya apa yang kita nak sebut adalah tak usah sombong, jangan jadi anak durhaka, jangan jadi anak yang tak kenang budi, anak-anak yang biadab. Akhir zaman ni banyak macam tu, Nabi dah sebut lama dah. Allahu Akbar. Jadi sebab itulah tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, ambil iktibar, ambil pengajaran ini, ya, insya-Allah. Baik, sambung lagi tuan. Saya takut kita tak dah nak habis ni. Sambung dulu. Tidakkah ia tahu bahawa setitis air mata dari kedua orang tua yang diakibatkan kezaliman anak-anaknya akan dijadikan bara api neraka oleh Allah untuk membakar mereka, dan bahawa doa apa pun yang dipanjatkan oleh kedua orang tua adalah doa yang sangat mustajab meskipun keduanya adalah kafir. Ini pandangan ulama. Walaupun mak ayah dia kafir, tapi angkat tangan Allah terima, sebab doa anak, ibu bapa kepada anak sangat mustajab. Allahu Akbar. Jadi sebab itulah tuan-tuan, janganlah buat benda yang pelik-pelik. Kerana bila menitis air mata mak ayah kita, kan, disebabkan perbuatan jahat kita, menyakiti, ialah orang tua tuan-tuan. Mak ayah kita ni kadang-kadang sensitif. Orang dah berusia ni kadang sensitifnya lebih, sensitifnya banyak. Kita pun jangan ambil hati sangat, kan. Kita pun kena faham macam mana hormon orang tua, mentaliti orang tua, perasaan orang tua. Kita kena belajar juga psikologi, kena faham. Mereka ni sangat sensitif. Kadang-kadang kita rasa okey, tapi pada diorang tak okey. Kadang-kadang kita rasa kita call dah seminggu sekali tu okey dah, terima kasih Syu, kan, tapi sebenarnya pada diorang tak okey. Kita tak tahu tuan, kadang diorang tak cakap. Jadi inilah peranan kita, sentiasa berbaik-baik dengan mak ayah kita. Jangan sampai diorang menitiskan air mata kerana kita. Nanti ulama kata setiap titik air mata yang jatuh akibat kedurhakaan anak ini akan menjadi bara api yang membakar anak itu ke dalam neraka Allah. Wala'iyyazubillah. Sebab manusia ni, kita ni dengan mak ayah ke mertua ke tak kira lah. Mertua pun macam mak ayah kita juga, kan. Kena jaga dengan sebaik mungkin. Sebab itu saya dah pernah pesan dalam tajuk ni beberapa bulan yang lepas, kan, beberapa bulan yang lepas saya dah pesan dah. Untunglah tuan-tuan, ibu ayah, adik-adik, kakak semua yang dalam ni tengah dengar live saya ni, yang masih ada mak ayah, yang masih ada mertua. Tolonglah, saya pesan, berbaktilah kepada mereka selama mereka masih hidup. Selama mereka masih hidup. Terima kasih ustaz dan sahabat yang doakan isteri saya sembuh. Terima kasih sekali lagi. Alhamdulillah. Suhaimi Jo, alhamdulillah, syukur pada Allah. Kita seronok dapat berita-berita kesembuhan, kan, yang sakit COVID sembuh. Kita rasa seronok sangat, alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, selama mereka masih hidup, jagalah sebaiknya, berbaktilah sehabis kudrat yang boleh. Esok kalau dah tak ada tuan-tuan, tak usah nak menyesal. Jangan nak menyesal. Saya mak ayah dah tak ada, mertua pun dua-dua dah tak ada.
kadang-kadang ialah kerinduan tu ada kan. Kadang-kadang ada hari yang momen indah tu datang, kita teringat, kita rasa rindu, kita akan menangis. Tapi tak boleh tuan, tak boleh buat apa sebab dia dah tak ada, mereka dah tak ada kat dunia. Jadi sementara ada ni, tolonglah berbakti sungguh-sungguh. Takut kita menyesal besok kan, takut kita menyesal. Sebab dengan mak ayah ni tuan-tuan, dia punya mood, feel, touching dia lain. Mak kita ke mertua ke sama je tuan. Tolonglah berbakti. Nah, tolonglah berbakti. Jangan kita buat lebih kurang. Sebab selama mereka masih hidup, kita ada satu benda yang menguntungkan kita. Ustaz, mertua yang bezakan menantunya macam mana Ustaz? Hidup disisih kerana susah. Yalah, ini kesilapan mentua. Kalau kita ada menantu tuan-tuan, jangan kita nampak sangat orang kata pilih kasih, nampak sangat membeza-bezakan menantu sayang, menantu tak apa sayang. Jangan begitu kan. Biar kita nampak secara overallnya sama rata, semampu yang kita boleh buat. Jangan nampak sangat beza ketara langit bumi, nanti menantu lain akan berasa hati juga kan. Mertua tak boleh buat gitu. Kalau buat gitu dia berdosa tuan. Yalah, berdosa tu kalau sampai menyakitkan menantu yang lain dek kerana pilih kasih tadi kan. Tak usah buat gitu. Sebab itu menantu kena dengar kuliah, mertua pun kena dengar kuliah kan. Barulah dua-dua jalan cantik tuan-tuan, dua-dua jalan elok. Allahu Akbar. Jadi kerana itulah tuan-tuan, apa keberuntungannya yang saya sebut tadi. Kalau mak ayah kita masih hidup, kita dapat doa mereka. Macam saya dah tak dapat dah kan, doa mak ayah dah tak ada, doa mertua pun dah tak dapat tuan-tuan, sebab diorang dah tak ada kan. Jadi selama mak ayah kita ni masih hidup, syukurlah, sebab saya yakin dan percaya bila mereka solat, mereka akan doakan untuk anak-anak ni tidak akan putus. Jadi ambillah peluang itu. Sementara mereka masih ada tuan, berbaktilah sebaik mungkin, semaksimum mungkin, semampu kita, buatlah yang terbaik tuan. Bahasa mudah yang saya suka sebut, kalau dorang mati pun kita puas hati, dan dorang pun puas hatilah layanan kita pada mereka. Kan, dorang puas hati tuan, dan kita pun puas hati. Ustaz, saya dah jaga mak saya 29 tahun Ustaz, dia meninggal pun saya puas hati Ustaz. Tak apa, yang tu kita rasa Allah seronok, kita pun rasa puas tuan. Jangan bila orang tua kita meninggal timbul rasa penyesalan. Yang tu yang tak berapa comel sikit kan, yang tu yang tak berapa nak cantik sikit. Jadi tolonglah, mana mak ayah yang masih hidup, berbaktilah sebelum Allah ambil nyawa-nyawa mereka ni, yang kita pun tak tahu bila nyawa-nyawa mereka akan diambil oleh Allah. Sebab mereka makin tua tuan-tuan kan, mereka makin tua, mereka makin tak bermaya, tak larat dan sebagainya, makin tua. Jadi ambil peluang-peluang ni tuan-tuan. Kalau tidak, kita akan rugi, kita akan menyesal tuan kan. Saya dah tak ada mak ayah dan mentua, dan saya berharap menjadi ibu mertua yang terbaik. Doakan saya, insya-Allah, Puan Hasni Hashim. Dan ingat, kita ada mak ayah, kita anak. Dalam masa yang sama, kita juga mak ayah, kita ada anak. Kita juga mertua, kita ada menantu. Kena ingat yang tu. Kalau kita pernah buat pada mak mentua kita, Allah Maha Kaya tuan, dia boleh buat balik. Dia boleh buat balik tuan-tuan. Dia boleh pusingkan benda hidup kita ni sekelip mata je.
Jadi sebab itulah tuan-tuan, tolonglah ambil perhatian perkara-perkara macam ni supaya tidak akan ada penyesalan kita di masa yang mendatang. Baik, sambung lagi bacaan. Manakala anak-anak yang menzalimi ayah dan ibu mereka, maka murka Allah akan sentiasa melekat pada diri mereka, sementara harta benda dunia tidak akan ada gunanya sama sekali dengan mereka. Jadi kalau durhaka, tak minta ampun, kemurkaan Allah sentiasa menghantui kita. Sentiasa menghantui kita, tuan-tuan. Kita nak lari ke mana? Tuan-tuan yang biasa follow saya punya Yasin tiap-tiap pagi, saya selalu doa, ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahmat dan keampunan dan kasih sayang-Mu, ya Allah. Janganlah Engkau memandang kami dengan pandangan azab, kebencian dan kemurkaan-Mu, ya Allah. Kita minta lindung dengan Allah supaya Allah jangan pandang kita dengan pandangan kebencian, pandangan yang Allah tak suka nak tengok kita. Jangan, tuan-tuan. Kita doa minta Allah seronok tengok kita, minta Allah pandang kita dengan kasih sayang. Bila Allah pandang kita dengan kasih sayang, tuan-tuan, hidup kita akan tenang, hidup kita akan bahagia, hidup kita akan selamat, insya-Allah. Hidup kita akan diberkati Allah. Okey? Jadi jangan kita buat zalim, jangan kita mendurhaka, sebab hidup kita sentiasa dalam kemurkaan Allah, dan semua harta benda kita tidak akan ada keberkatan. Dapat gaji tiap bulan tak pernah cukup, walaupun gaji 20,000, 30,000 sebulan. Pasal apa? Tak ada keberkatan. Pasal apa? Tak pernah hulur walau RM1-2 pada mak ayah. Dia kira duit gaji tu duit dia dengan anak bini dia saja. Tak pernah dihulur pada mak ayah. Allah tarik keberkatan gaji, tuan, tak pernah cukup. Bulan ni kereta rosak, tayar meletup, bulan depan aircon pula rosak, bulan satu lagi pula air pula pecah pipe, macam-macam, tuan. Kan? Saya sebut ni benda yang kita pernah rasa, tuan, sebenarnya. Kita pernah alami benda ni. Kadang kenapalah duit gaji aku tak pernah cukup, walaupun besar jumlah gaji tu kan, tapi tak pernah cukup. Jadi sebab itulah, tuan-tuan, inilah penting kita, Allahu Akbar, kita menghormati, memuliakan mak ayah kita. Ustaz, menantu bukan berdendam, tapi memang terasa bila disisih, sehingga bertahun tak berjumpa dengan mertua. Berdosakah menantunya? Kalau kita buat macam tu dengan niat memutuskan silaturahim, kita akan berdosa juga. Walaupun memang bukan salah kita, cuma kita berasa hatilah, kan, malahlah aku jumpa mertua aku, dengan niat kita memutuskan silaturahim. Sampai dah bertahun, itu saya rasa tempoh yang agak lama lah. Jadi kalau kita tak berjumpa pun sekejap, tak apa, tak apalah, untuk sebulan ni aku tak mau jumpa lagi. Orang kata nak bagi reda dulu keadaan, nak bagi cool down balik, nak bagi jiwa kita pun dah steady balik, kita pergi jumpa. Yang tu tak apa. Ya, ingat, siapa pun kita, mertua kita, kat mana pun, dialah mak ayah kita juga. Tolong jangan putuskan silaturahim. Ya, kena jaga baik-baik. Lepas reda kita pergi jumpa. Betul tu, Zira. Itu cara terbaik. Memanglah kadang hati kita panas, kan. Asyik aku je kena tapau ni, angin juga kita pun. Buat-buat tenang dulu. Seminggu kita rehat-rehatkan diri, tenang-tenangkan dulu. Dah reda, kita call, Assalamualaikum mak, apa khabar, sihat. Macam mana dia nak layan kita, itu hak dia lah, kan. Kalau dia layan kita tak betul, cara yang apa, dia lah menanggung dosanya. Kita jangan memutuskan. Boleh? Kita kena buat, tuan. Kita kena baiki. Saya percaya dalam ni yang mendengar ni, terutama di Facebook, ramai yang dah kahwin. TikTok mungkin ramai anak muda lah, kan. Tapi yang mak ayah kita ni, yang dah kahwin kita ni, akan alami perasaan-perasaan itu. Apa yang saya sebut malam ni, saya rasa sangat dekat dengan kita. Ramai yang terkesan,
Ramai yang kata kuliah malam ni memang touching, memang kena. Nak buat macam mana tuan? Saya baca kitab tuan. Saya bukan reka, saya baca kitab ni. Isi kitab ni yang menulis begitu. Saya tolong baca dan hurai-hurai sikit aja. Allahu Akbar. Ustaz, saya dah kahwin. Alhamdulillah. Tahniah. Okey, jaga anak bini elok-elok. Baik, saya sambung lagi tuan. Ingat, kalau kita durhaka, keberkatan akan hilang. No? Keberkatan ni bukan boleh beli kat kedai kopi ke kedai hardware, tak ada tuan. Keberkatan ni Allah yang bagi. Jadi sebab itu kena hati-hatilah. Baik, saya nak habiskan sikit lagi perenggan. Anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya itu pun akan mendapat balasan didurhakai oleh anaknya seperti kelakuan mereka kepada orang tuanya. Ini yang saya sebut tadi, rotation yang Allah buat. Kita lawan mak ayah kita, besok kita ada anak, anak kita akan lawan kita balik. Allah tu maha kaya tuan, dia buat rotation tu memang cantik. Dan Allah sentiasa memenangkan perintahnya. Begitu pula bahawa doa orang yang dizalimi tidak ada tabir penghalangnya kepada Allah, sekalipun ia seorang kafir. Maka bagaimana jika ibu bapa yang dizalimi itu seorang yang Muslim? Kalau mak ayah yang kafir pun Allah angkat doa, kalau yang Muslim macam mana agak-agak? Makcik tinggal dengan anak perempuan hampir 3 tahun dah. Alhamdulillah, Makcik Azizah kita. Kan? Tapi selalu gitulah. Ibu dia akan lebih kepada anak perempuan. Senang nak urus sebab sama-sama jantinanya perempuan. Duduk dengan anak lelaki, dia akan jadi lain. Memang macam tu. Arwah mak saya pun macam tu. Bila kita buat rotation dulu, giliran jaga kan. Sebab mak dah tua masa tu, tak apa sihat, tinggal seorang. So kita buat giliran. Anak-anak ramai. Dan anak lelaki dia tak dan tuan. 2-3 hari dia panas punggung. Hantar mak pergi rumah akak. Macam tu kan. Dia memang fitrah dia gitulah. Dia lebih mudah sama-sama jantina kan. Dia lebih senang nak buat apa pun. Jadi apa pun tuan-tuan, ingat, jangan kita menzalimi, sebab doa mak ayah kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita ada dah 8.38, ada sikit lagi nak masuk isyak, lagi 5 minit saya akan habiskan perenggan yang terakhir tuan. Dan berapa banyak pula keadaan kita yang saksikan terjadi pada orang yang durhaka kepada orang tuanya, bahawa ketika anak mereka telah tumbuh dewasa melakukan perlawanan kepada mereka yang telah mereka perbuat terhadap ibu bapanya, sehingga mereka meminum air dari gelas tempat ibu bapanya minum, bahawa kedurhakaan kepada kedua orang tua itu akan dibalas oleh Allah di dunia ini, sementara di akhirat pula diganjari dengan azab yang pedih. Maka wahai pembaca yang budiman, kembalilah kepada ajaran agamamu dengan norma yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbuat baiklah agar anda menemukan kebaikan. Kalau tidak demikian, maka jangan lemparkan kesalahan kepada orang yang lain. Jadi kok mana pun ceritanya pada malam ini adalah jaga hubungan baik kita dengan mak ayah kita. Jaga hubungan baik kita dengan mertua kita. Begitu juga mertua dengan menantu, dengan besan, dengan biras, semua kena jaga dengan baik. Kalau tidak, kita akan mengalami kerugian yang amat sangat. Kalau kita menjauhkan diri dengan mak mertua dari terus menderhaka dan berdosa, tak apa ke? Macam saya sebut tadilah, mana kita ambil tempoh bertenang. Tempoh bertenang dia tak boleh selamanya. Kita menjauhkan diri dengan mak mertua selamanya, dia tak boleh selamanya. Dia ada tempoh, nama pun tempoh bertenang, cooling period dia panggil. Jangan sampai saya cakap orang putih kan. Cooling period, tempoh bertenang. Tempoh bertenang ni mungkin seminggu, mungkin sebulan, 2 bulan. Dah reda, jangan jauh-jauhkan diri tuan. Sebab kita dah ambil anak dia kan. Kita dah ambil anak dia. Lepas tu kau nak lari-lari jauh-jauh daripada mak ayah dia. Jangan jadi pasal tuan. Jadilah orang yang bertanggungjawab.
Jadi anak bertanggungjawab, suami yang bertanggungjawab, isteri yang bertanggungjawab, menantu yang bertanggungjawab. Okey. Jadi itu ceritanya. Baik, jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, lagi di pesan yang terakhir tadi, iaitu apa pun baliklah pada ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, balik pada ajaran Islam yang sempurna, balik pada ajaran Islam yang benar, balik pada ajaran agama yang lurus. Okey, balik pada ajaran agama, tuan-tuan. Sebab itu untunglah kok mana pun orang yang komit dengan agama, yang pegang dengan agama, yang baik dengan ajaran Islam yang sebenar. Cooling off period. Thank you Abang Fendi kita. Jadi sebab itulah tuan-tuan, addu alaiha bin nawajis. Rasulullah sebut dalam satu hadis, gigitlah sunnahku dengan gigi geraham kamu. Mana pegang agama ni betul-betul, gigit dia kuat-kuat, mana pegang kuat-kuat, jangan dilepaskan. Jadi tu saya kata, untung orang yang ada agama ni. Ya, untung orang yang ada agama. Sebab apa juga perjalanan hidupnya, agama akan memandu dia. Agama akan pimpin dia ke arah jalan yang sepatutnya. Kita ada agama, tuan, kita nak buat sesuatu, agama kata, oh yang ni bagus kalau kamu buat, kita pun buat lah. Kalau agama kata, oh yang ini tak elok, jangan buat. Sebab agama yang memandu kita, bukan kita yang pandu agama. Boleh faham? Agama yang memandu kita. Agama tu driver, kita penumpang. Bukan kita driver, agama menumpang. Bukan. Yang banyak hari ni dia jadi driver, agama tumpang dia kat belakang. Mana dia pula yang ijaz agama tu? Alah ustaz, setakat pegang anjing okey lah. Bukan kita makan daging anjing tu. Dia pula yang memandu agama, tuan-tuan. Yang ni yang bahaya. Ini yang sangat-sangat berbahaya. Jadi sebab itulah tuan-tuan, di penghujung kuliah kita ni, saya nak buat satu kesimpulan. Siapa nak undur diri, dipersilakan ya. Baik, saya nak buat satu kesimpulan akhir. Yang pertama, tuan-tuan, tolong hormat, tolong jaga hubungan baik kita dengan ibu ayah kita masing-masing. Tolong hormat dan tolong jaga baik-baik. Kalau tidak, nanti tuan-tuan, kita akan menyesal. Kita akan menyesal di kemudian hari. Wal'ayazubillah. Jadi sebab itulah tuan-tuan, itu nombor satu. Yang kedua, jangan jadi anak durhaka. Jangan jadi anak durhaka kepada kedua orang tua kita. Jangan. Sebab apa? Nanti hidup tak berkat, harta kita tak berkat, usia kita tak berkat, umur kita tak berkat, semua tak berkat. Kita nak hidup ni cari keberkatan, kan? Kita nak hidup ni cari keberkatan. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan, nombor 3, selagi mak ayah kita, mertua kita masih hidup, jom kita berbakti sebaik-baik, sehebat-hebatnya buat mereka berdua, kan? Kita berbaktilah sebaik-baik mungkin. Sebelum kematian itu datang, takut kita akan menyesal di kemudian hari. Gigitlah sunnahku dengan gigi geraham kamu. Akhir zaman sunnah Rasulullah mula ditinggalkan satu persatu. Maksud gigi geraham maknanya berpegang dengan kuat dan bersungguh. Terima kasih Abang Fendi, tolong bantu saya. Jadi tuan-tuan, itulah yang saya sebut hadisnya tadi. Addu alaiha bin nawajis. Gigitlah sunnahku dengan gigi geraham kamu. Sistem gigi kita paling besar gigi geraham, tuan, paling kuat, paling stabil, kan? Kalau cabut gigi geraham tu keluar dengan akar-akar sekali, tuan, tak lalu kita nak tengok. Saya pernah cabut masa mengaji Mesir tu,
cabut geraham kan, lepas tu tunjuk akar tu bercabang 2 itu kan. Punya kuat. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan Allah beri kebaikan pada kita. Terima kasih banyak, terutama pada Masjid Kota Damansara yang menganjurkan kuliah live kita pada malam ni. Mudah-mudahan Allah beri kebaikan pada kita semua. Dan saya akan tamatkan live untuk page Masjid Kota Damansara, dan untuk audio kuliah dan TikTok saya akan teruskan dengan Yasin, tahlil dan doa lepas ni. Lepas habis ni kita terus sambung. Ustaz mengaji Mesir kat mana? Saya mengaji Mesir dekat Tontowi. Saya sekali dengan Ustaz Nasaruddin Hassan Tontowi. Mizan mengaji bila Mizan? Mesir. Ustaz mengaji tahun 93, balik 98. Lama dah lah, 20 tahun lebih. Ustaz dekat Tonto. Oh, Zazik dengan Tonto dekat lah, sebelah-sebelah. Zakzik, sebelah-sebelah aja, dekat tu, jiran-jiran. Saya ke sana tahun 2003. Muda lagi tu. Ustaz tahun 93. Batch kedua Tonto. Batch pertama Ustaz Nasaruddin Hassan Tontowi yang jadi pengarah Yadim sekarang lah. Tapi kami mengaji sekali lah kan. Alhamdulillah lah. Jadi apa pun, insya-Allah, terima kasih banyak pada semua. Salam pengenalan buat Mizan. Ustaz dah add friend dah tu, no problem. InsyaAllah ada benda-benda baik kita boleh kongsikan bersama. Jom kita sambung dengan bacaan Yasin, dan saya nak habiskan dulu untuk page Masjid Kota Damansara. Terima kasih banyak semua sahabat-sahabat yang menonton. Yang baik, yang benar daripada Allah, yang kurang kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli haza wa astaghfirullahal azim li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.